Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda dah bersedia untuk pembelajaran di rumah? Untuk mata pelajaran Asas Sains Komputer, kita akan pergi kepada Bab 1, Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Untuk kali ini, kita ke bab pembelajaran subtopik 1.1.2 Pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara. Baik, di akhir pembelajaran ini, murid boleh membuat pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara. Apa itu pelaporan? Laporan merupakan perihal melaporkan sesuatu perkara secara terurus dan terancang berdasarkan format-format tertentu. Seterusnya, pelaporan itu memberikan maklumat yang berguna tentang penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam menyelesaikan masalah supaya penggunaan teknik tersebut jelas dan lebih ketara. Seterusnya, dengan ada pelaporan, maklumat dapat diurus dengan baik dan sistematik dan penggunaan teknik pemikiran komputasional juga dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Kita lihat contoh pelaporan yang ada dalam buku teks anda. Baik, iaitu pembinaan atau cara untuk mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Fasa yang pertama iaitu fasa analisis masalah. Untuk fasa analisis masalah, kita menggunakan teknik leraian. Dalam fasa analisis masalah, teknik leraian yang digunakan ada dua, kita pecahkan kepada dua, iaitu yang pertama masalah besar, yang kedua masalah kecil. Untuk masalah besar, kita bertujuan untuk membina atau cara yang mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Manakala untuk masalah yang kecil, kita nak mengira yang pertama luas padang bola, yang kedua, kita nak kira perimeter padang bola. Seterusnya, kita pergi kepada fasa reka bentuk atau cara. Yang mana fasa reka bentuk atau cara ni, kita pergi ada 3 teknik. Yang pertama, iaitu teknik pengecaman corak. Yang mana dalam teknik pengecaman corak ni ada persamaan dan perbezaan. Baik, persamaan untuk mengira luas dan perimeter padang bola, iaitu pemboleh ubah yang sama yang digunakan panjang dan juga lebar padang bola. Baik, manakala perbezaannya pula, yang mana nilai panjang dan lebar digunakan menggunakan formula pengiraan luas, iaitu panjang darab dengan lebar. Manakala untuk perimeter pula, formula perimeter kita menggunakan panjang tambah dengan lebar dan darab dengan 2. Untuk teknik peniskalaan, penentuan aspek-aspek penting terdiri daripada pengiraan luas padang bola, yang mana nilai panjang dan juga lebar, dan formula matematik adalah formula luas, dan pengiraan perimeter padang bola, nilai dan juga nilai panjang dan juga lebar, yang mana formula matematik perimeter panjang tambah dengan lebar darab dengan 2. Seterusnya, teknik pengitlakan. Dalam teknik pengitlakan, yang mana kita kena hasilkan algoritma dalam bentuk pseudocode. Untuk masalah ini, pelaporan ini kita menggunakan mula masukkan panjang dan juga lebar.
Lepas tu kita kena buat pengiraan untuk luas, yang mana luas adalah panjang darab lebar, pengiraan perimeter, panjang tambah dengan lebar darab dengan 2, dan paparkan luas padang bola, perimeter padang bola dan taman. Itu adalah dalam bentuk sulukun. Baik, seterusnya kita pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa pengekodan. Dalam fasa pengekodan, kita ada 3 teknik juga. Baik, teknik yang pertama digunakan iaitu teknik deraian, yang mana ada 2 teknik deraian, bahagian besar, masalah besar dan juga bahagian-bahagian kecil. Dalam bahagian masalah besar iaitu untuk mengekod algoritma, mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Manakala pula dalam bahagian-bahagian kecil digunakan 4 aspek iaitu pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, input, proses dan juga output. Baik. Dalam dan untuk teknik pengecaman corak, iaitu corak yang dapat dicamkan bagi setiap bahagian kecil ialah penggunaan jenis data float. Okey, pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar iaitu pemboleh ubah untuk menyimpan nilai, dan juga input, apa yang pengguna perlu masukkan iaitu satu nilai numerik untuk panjang dan satu nilai numerik untuk lebar, serta proses yang berlaku iaitu proses pengiraan luas dan juga proses pengiraan perimeter, dan output iaitu paparan luas dan perimeter padang bola yang telah selesai dikira. Seterusnya, teknik peniskalaan dalam fasa pengekodan iaitu penentuan aspek-aspek penting yang terdiri daripada yang pertama, pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Baik, pemboleh ubah untuk menyimpan nilai iaitu panjang, lebar, luas dan juga perimeter, yang mana semua pemboleh ubah ini terlibat diisytiharkan sebagai float. Baik, seterusnya yang kedua, kod arahan mesej dorongan, yang mana panjang sama dengan float, kurangan input dan masukkan panjang, lebar, float, input, masukkan lebar, seperti dalam paparan di atas. Baik, proses itu, proses yang mana kod arahan mengira luas dan perimeter. Luas, panjang kali dengan lebar, perimeter panjang tambah lebar kali dengan darab dengan 2. Baik, output pula, output yang mana kod arahan dia akan memaparkan nilai luas dan perimeter sebagaimana terdapat dalam slide. Baik, kita pergi kepada fasa pengujian dan pepijatan. Baik, dalam fasa ini ada 4 teknik digunakan. Yang pertama, teknik leraian juga, yang mana teknik leraian, masalah besar kita nak kenal pasti, nak membaiki ralat pada keseluruhan atau cara. Baik, yang masalah kecil pula iaitu menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, yang mana untuk menguji kod input, menguji kod proses, menguji kod output. Yang kedua iaitu teknik pengecaman corak, iaitu yang pertama menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, menguji kod output input, menguji kod proses, menguji kod output berdasarkan mesej ralat dan cara atau cara bertindak semasa pengujian. Terdapat jenis-jenis ralat yang dikenal pasti iaitu ralat sinteks, ralat masa, ralat larian dan juga ralat logik.
untuk teknik peniskalaan, yang mana teknik peniskalaan penentuan aspek-aspek penting yang terdiri pada menguji pengisytiharan pembeli ubah dan pemalar, yang mana semua pembeli ubah diisytiharkan dengan betul dari segi jenis data, kesesuaian nama dan nama dieja dengan betul dan diberi nilai permulaan. Yang kedua, untuk menguji kod arahan input, yang mana kod arahan input ini memastikan pembeli ubah panjang dan lebar digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga, menguji kod arahan proses, yang mana ini adalah formula yang digunakan mestilah tepat, logik mengikut susunan yang betul. Seterusnya, menguji kod arahan output, yang mana output yang dipaparkan adalah tepat dan betul. Format output adalah seperti yang dikehendaki. Teknik yang seterusnya iaitu teknik pengitlakan dalam fasa pengujian dan penyah-perpijatan, iaitu menghasilkan satu senarai semak yang dapat digunakan semasa pengujian dan penyah-perpijatan sesuatu adu cara. Seterusnya kita pergi kepada fasa yang terakhir. Fasa yang terakhir iaitu fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi juga terdapat 4 teknik digunakan, yang mana yang pertama masalah besar untuk menyediakan dokumentasi. Masalah kecil, terdapat 2 masalah kecil, dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran terdapat 2 item kecil, iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Kedua iaitu teknik pengecaman corak, yang mana dokumentasi dalaman ini adalah maklumat penting tentang adu cara merupakan corak yang telah dicamkan. Komen tentang tujuan dan fungsi dilakukan oleh setiap bahagian atau barisan kod arahan. Bahagian dokumentasi luaran pula atau dikenali sebagai dokumen pustaka, iaitu maklumat teknikal tentang atur cara untuk tujuan rujukan, penyelenggaraan dan juga penambahbaikan. Dan C iaitu dokumentasi luaran, ini untuk panduan pengguna, maklumat tentang cara menggunakan atau melaksanakan arahan tentang projek, sesuatu projek. Seterusnya, teknik peniskalaan. Dalam teknik peniskalaan, aspek penting terdiri daripada dokumentasi dalaman, yang mana dalam dokumentasi dalaman ini penulisan komen untuk menerangkan fungsi setiap bahagian atau sesuatu baris kod arahan. Dokumentasi luaran pula, maklumat yang diperlukan oleh seorang pengatur cara seperti tarikh, nama pengatur cara, tujuan atau kegunaan atur cara, keperluan sistem pengendalian, keperluan perkakasan, keperluan perisian, algoritma dan juga kod arahan. Dan seterusnya dokumentasi luaran, yang mana maklumat yang diperlukan oleh seorang pengguna seperti nama dan tujuan atur cara, keperluan sistem pengendalian, perkakasan dan perisian yang perlu digunakan, dan seterusnya cara penggunaan. Baik, yang terakhir untuk teknik pengitlakan dalam fasa dokumentasi, menghasilkan dokumentasi dalaman dan luaran berdasarkan aspek-aspek penting yang dikenal pasti. Baik, pelajar-pelajar, anda boleh rujuk kepada aktiviti 1.2 dalam buku teks anda muka surat 23 dan boleh cuba selesaikan. Sekiranya anda ada soalan, boleh ajukan pertanyaan kepada guru anda. Baik,
Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.